A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okay, so kat sini kita ada sedikit definition kat sini untuk pembezaan. Dalam bahasa Melayu dia pembezaan. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia differentiation ataupun apa lagi? Selain daripada differentiation ni, differentiate dengan lagi satu tu apa tah? Bahasa ni differentiation lah. Okay, tapi ada lagi satu bahasa tu dia akan guna kata lain. Tapi tak apa. Cara dia kita ada tengok kat sini. Cuba anggap bahawa y itu sebagai fx. Contohnya y itu sebagai satu function lah. Okay ni. Lupa nak bagi tahu. Derivative. Okay, derivative pun adalah differentiation. Itu pembezaan So, derivative untuk f with respect to x maksudnya kita akan differentiate f terhadap x. Okay, kalau function tu fx, kita akan differentiate lah f kepada x. Kalau gx, g kepada x. Tapi kalau huruf dia z, dia akan jadi fz lah. Okay, so derivatif ni bergantung kepada respect kepada siapa. Biasanya kita akan belajar dari sekolah lah. Dari sekolah memang setiap kali kita belajar, mesti kita akan belajar with respect to x. Okay, dan kalau kita ada y, okay, kalau y ni kita angkat sebagai function. Okay, bila tengok kat bawah. So, y kita boleh tuliskan sebagai y prime. Ataupun kalau f, kita boleh tulis sebagai f prime. Hanya y ataupun hanya f sahaja yang boleh ditulis sebagai macam ni. Okay, tapi kalau kita ada macam ni, fx, kita boleh tulis sebagai f prime x. Ataupun kalau yx, kita akan baca sebagai y prime x. Kat sini boleh baca lah. Ini tata tanda dia. Dan benda baru yang kita pernah tengok kat sini adalah y dot. Y dot ni kita guna dalam tajuk parametrik nanti. Ataupun dalam kata dasarnya parameter, subtopik parameter. So dot ni sama je, bacaan dia kita sama je seperti y prime ataupun f prime. Dan yang paling basic sekali adalah dy over dx. Okay, yang ni selalu jumpa kan? Yang ni paling basic lah, dy over dx dengan df over dx. Tapi df over dx ni jarang digunakan. Okay, tak apa. So kat sini kita ada satu kita panggil sebagai formula untuk derivatif. So formula derivatif ni kita kaitkan dengan limit. Limit di mana delta x tu akan menghampiri kosong. Okay, dan sebelah kanan ni adalah dia punya function di mana ni fx tambah dengan delta x tolak dengan function asal. Nanti kita tengok macam mana nak guna formula ni. Okay, kemudian kita kena ingat derivatif ni juga dianggap sebagai satu kecerunan. Okay, kecerunan M. Biasa kalau kecerunan kita akan cari gunakan y2 tolak y1 over dengan x2 tolak x1. Tapi kat sini kita gunakan kecerunan sebagai tangent. Kecerunan tangent lah. Okay, kecerunan tangent untuk satu curve. Kita boleh juga gunakan sebagai pembezaan ni lah. Formula pembezaan. Biasa kalau soalan tu tanya cari gradient. Kita terus je lah. Differentiate je dia punya function tu. Memang dapat gradient dia. Okay, so ni kita belajar yang first ni. Kita belajar sampai kita ada 1 jam setengah. So example 1, 2. Okay, example 2 dah sampai principle. Okay, kita akan belajar sampai basic algebra function sahaja. Sebanyak jugalah kita akan belajar. Okay, so kita start dulu yang ni. Kita ambil yang ni. Tajuk 2.2, differentiation using first principle.
First principle adalah prinsip pertama untuk pembezaan. Dan pembezaan ni kita ada dua terbitan. Satu terbitan pertama, satu lagi terbitan kedua. Terbitan kita panggil dia sebagai order. First order dengan second order. Tapi yang ni kita panggil dia sebagai first principle. Dia tak ada second principle. Dia hanya ada first principle. Ni lebih kepada definition. Tak. Kalau bahasa Melayu dia, kita panggil dia sebagai prinsip pertama. Dia tak ada prinsip kedua. Dia ada prinsip pertama sahaja. Dia kalau yang first order dengan second order tu yang biasa yang kita belajar guna formula. Yang apa ni? Congak terus. Kalau biasa kalau kita tengok apa ni? Y sama dengan 2x squared. Kita akan tulis sebagai dy over dx 4x. Dia terus dapat jawapan. Yang ini kita panggil dia sebagai first order. Dan kalau kita buat lagi sekali, dy squared over, d squared y over dx squared. Yang ini second order. Maksudnya dua kali. Lepas differentiate yang ni, kita differentiate lagi. Tapi yang ni kita belajar nantilah, bukan sekarang. Yang kita belajar sekarang ni adalah definition dia, iaitu prinsip pertama. Cuma prinsip pertama ni panjanglah jalan kerja dia. Okay. Sebab apa? Sebab kita gunakan formula gradient gradient of the tangent ni. Ni kita panggil formula gradient of the tangent. Dia limit lah, formula limit ni. Okay. So kita tengok dulu satu-satu. Untuk y sama dengan 9. Okay, y sama dengan 9 ni dia hanyalah dia tak ada apa-apa jawapan lah. Dia kosong jawapan dia. Sebab apa? Sebab dia tak ada x. Tapi macam mana kita nak buktikan dia? Sekejap. Pada buku ni. Okay. So kita try masukkan sahaja dalam formula. Sekejap formula ni kita ambil. Kita terus tepi kat sini. Okay, so kita ambil je limit delta x menuju kepada kosong. Okay, kemudian kita tuliskan kat sini fx tambah delta x. Okay, tapi sekarang ni kita tulis je lah f x tambah delta x. Okay, kemudian tolakkan dengan fx. Fx tu adalah y lah. Okay, y tu adalah fx. So tolak dengan 9 lah. Okay. Lepas tu kita perkan dengan delta x. Okay, perkan dengan delta x. Okay, lepas tu nanti kita kira kat sini. Kita tengok dekat dalam kurungan ni, kita boleh ni lah, darabkan dia, kembangkan dia. Okay, so limit, so limit delta x menuju kepada kosong. So dapat fx, kemudian tambah dengan f delta x, tolak dengan 9, perkan dengan delta x. Okay. Lepas tu kita tengoklah balik. Fx ni sebenarnya datangnya 9. So 9 tolak 9 kosong. Okay. So tulislah balik. Limit delta x menuju kosong. Okay. Yang ni kita tulis 9. Kemudian tambah dengan f kosong. Sebab apa? Sebab kita gantikan delta x tu dengan kosong. So yang ni tak payah tulis limit lagi lah. Sebab kita dah gantikan dia. Sekejap 9 tambah f kosong tolak 9 over kosong. So jawapan dia kosong lah. Kosong per kosong kosong. F kosong ni memang tak ada apa-apa. So kalau kita tengok balik, kenapa jawapan dia kosong?
Kita tengok balik. Sebab dekat sini dia tak ada X. Bila kita differentiate dia. Okay, kalau Y sama dengan 9. dy over dx sama dengan kosong. Sebab dia tak ada X. Okay. Lainlah kalau kita cakap dia ada X. 9X. Nanti kalau dy over dx. Dia akan dapat 9. Dia akan buang 1X tu. Tapi kalau differentiate lagi sekali, dia akan hilang. Sebab apa? Sebab dia tak ada X. Dia satu je dia akan hilang apabila dia tak ada X. Okay, so ini dia punya jawapan dia kosong. Jawapan dia mesti kosong tak boleh infinite. Okay, yang ni senanglah sebab kita dah tahu jawapan dia kosong. Tapi untuk soalan yang seterusnya macam B, C dengan D. Sebab dia ada X. Okay, yang ini kena tengok betul-betul. Okay, B kita buat kat sebelah sini. Okay, Y sama dengan 2X squared. Yang ini kita cuba masukkan dalam F prime X ataupun dy dx lah senang. Dy over dx. Sebab dia bagi Y, kita tulis dy dx lah. Okay, dy dx adalah, okay. Untuk soalan ni, kita tengok dulu. Dia tulis F dalam kurungan X tambah delta X. Okay. Maksudnya, kita buat kurungan kat sini. Okay, silap. 2. Okay, 2, letak nombor 2 dulu. Yang kurungan tu start apabila kita nak tulis huruf X dekat sini, kita buat kurungan. Kita buat kurungan dekat sini. Sebab yang ni ada X, kita boleh tahulah mana nak letak X tambah delta X kan. So, kita terus buat kurungan. X tambah delta X. Just ikut sahaja macam ni. Yang mana X tu, anggap dia dalam bracket. So, tulis je macam ni. Lepas tu letak kuasa 2. Okay. Lepas tu tolak dengan yang asal. Yang asalnya berapa? So ni warna biru lah, senang sikit nampak kan. 2x squared. Okay, lepas tu jangan lupa dia kena bahagi dengan delta x. Okay, so ni delta x. And then kita, lupa lagi. Lupa nak tulis limit. Limit tu penting. Limit delta x menuju kosong. Okay, sebab ni kita kena definition dia, kena tulis limit. Lepas tu kita tulis lagi. Kita kembangkan mana yang boleh lah. So kalau tengok mana yang boleh kembangkan. Ni dalam bracket yang 2 ni. So kalau boleh kembangkan yang dalam bracket dulu. 2. Okay, buka kurungan. Yang ini kita terus gunakan X kuasa 2 dapat X kuasa 2. Ini lagi cepat lah. Kemudian 2 kali dengan X. Dia dapat positif 2x. Lepas tu kali dengan delta x. Okey, ni dah nampak. Dia asing 2x delta x. Okey, lepas tu last kali baru kita ambil belakang dia, baru kuasa 2 balik. Okey, tambah. Ni kalau nak cantik, kita buat kurungan sikit. Delta x kuasa 2. Okey, baru tolak dengan 2x squared. Okay, sekejap Okay. Okay, lepas tu kita kembangkanlah 2 kali x dapat, 2 kali x squared dapat 2x squared. Kemudian 2 kali 2 dapat 4. Kemudian 2 darab dengan delta x squared dapat 2 delta x squared.
Okay, ni tambah. Lepas tu tolak dengan 2x squared. So mana yang boleh tolak tu tolak je lah. Ataupun kita just cancelkan sahaja. Potong pun boleh. Okay. So ni. Kita ambil. Ni kita terus potong lah sebab kita tahu dia boleh tolak. And then kita boleh terus gantikan delta x dengan kosong. Ada lagi tak? Ada lagi. Boleh. Kita boleh potong lagi. Kita ambil warna hijau pula. Okay, nampak tak dekat sini delta x. Okay, so yang ni bila kita potong atas dengan bawah, kita kena tengok dia adalah simbol tambah. Tambah ni maksudnya dia adalah pecahan yang berasingan. So maksudnya dekat sini akan perkan dengan delta x. Yang kat sini juga akan perkan dengan delta x. Masing-masing adalah berkongsi pecahan. Jadi bila kita nak potong ni, sebab dia operasi tambah atau tolak, bila kita potong bawah, atas ni dua-dua belah kena potong. Ni kena potong, ni kena potong. So tinggal 4x. Delta x. Tapi delta x ni kita terus gantikan dengan kosong. So kita pun gantikan dengan kosong. Okay. Dia dah tak ada pecahan lagi dah. Lepas tu dapat berapa? Okay, dapat 4x. So jawapan dia adalah 4x. Sebab ni prinsip pertama, kita kena guna kaedah limit. Sebab tu kaedah limit ni panjang jalan kerja dia. Tapi jangan risau sebab yang ni kalau nanti dah hujung-hujung chapter nanti soalan takkan banyak tanya pasal benda ni. Dia akan tanya lagi pasal differentiate apa ni persamaan 2x squared tolak 5x tambah 9. Itu je. Lepas tu differentiate je lah macam biasa. Ni dapat 4x. Ini dapat negatif 5. Settle. Dia lagi cepat lah. Tapi nanti exam dia tak akan keluar soalan yang macam ni. Dia akan keluar soalan yang melibatkan trigo. Differentiate sin kuasa 2 x tambah dengan kod x. Macam mana nak differentiate ni? Ni tak belajar lagi, tak tahu nak buat macam mana. Oops. Tapi trigo senang je sebab yang paling susah adalah integration. Yang paling senang adalah differentiation. Kalau kuasai chapter 1 dengan chapter 2 ni, memang separuh markah dalam tangan lah. Okay, so ini kira jalan kerja yang paling ringkas sebab kita potong. Kalau kita salin lagi sekali, dia jadi lagi panjang lah. So kita tengok soalan C dia. Apa jadi kalau dia punya bentuk dia berbentuk pecahan? Kalau macam ni nampak okey lagi. Ini macam bolehlah. Tapi kalau yang macam ni dia jadi susah sikit. So kalau y sama dengan 1/x, kita tulis dy over dx. Benda yang sama. 1 tulis ke atas. Kemudian perkan dengan x tukar jadi apa? Apa formula tu? Okey, kalau kita jumpa x, kita cuma tulis x tambah delta x sahaja. Okay, nak buat kurungan boleh, tak nak pun tak apa sebab yang ni dia dalam pecahan. X tambah delta x. Okey. Lepas tu, tengok lagi formula. Dia akan tolak dengan yang asal. Pecahan asal lah. Maksudnya function asal tu. So, kena tolak 1/x. Tapi masalah soalan ni, dia adalah pecahan berganda sebab dia akan ada per lagi. Per lagi dengan delta x. Ini jadi masalah sebab pecahan berganda. Okey, yang ni kena ambil tahu.
Sebab yang ni akan masuk dalam cara kita nak mahirkan pendaraban pecahan berganda ni. Sebab nanti bila dah differentiation, nanti dah masuk lebih dalam, dah masuk quotient rule, chain rule semua. Nanti kena tahulah macam mana nak darab silang ni. Okay, first kita tengok kat atas. Lupa lagi tak tulis limit. Okay, first kita tengok kat atas ni, yang pecahan atas ni. Kita boleh tolak tak? Tak boleh sebab apa? Okey, bawah dia tak sama. Jadi sebab itulah kita kena samakan. Okey, samakan dulu yang apa ni, denominator dia tu. Yang ni kita kena darabkan dengan x. Atas bawah kita kena darabkan dengan x. Okey. So, kita try dulu tulis x over dengan x darabkan dengan x tambah delta x. Nak letak x kat belakang pun boleh, tak ada masalah. Yang penting dia kena darabkan dengan x. Okey. Tapi kita kena tahu dia akan jadi cantum lah, sebabnya kita dah tahu dia adalah sama. Maksudnya kita nak samakan bawah dia, so memang dia dah boleh bercantum lah. So kita terus cantum je. Kalau tak, dia jadi panjang jalan kerja. Okey, yang ni atas dia kita tulis x. Okey, lepas tu yang ni kita kena darab dengan berapa pula? Darabkan dengan yang ni lah. Kalau belah kiri, darabkan dengan denominator bawah, yang belah kanan. Kalau yang belah kanan, darabkan dengan denominator belah kiri. So dia kena tolak dengan x tambah delta x. Okey. Dia sebenarnya sama je dengan ini sekejap Okey. Dia sama je. Nampak kan kenapa dia boleh cantum dia punya bawah dia? Sebab kita terus cantumkan terus. Kalau tak kita tulis asing macam ni. So dia terus dia tulis macam ni. Tapi nampak lagi satu perkara yang paling penting. Dia ada tolak dekat sini. Bila dia ada tolak, belah kanan ni wajib kena ada kurungan. Sebab kalau tak ada kurungan, nanti kita akan salah sikit je. Okay, and then kita pun kira macam biasa. Oh, ada lagi. Tertinggal. Nampak tak delta x kat sini? Bawah sekali. Okay, kita naikkan je. Jangan risau. Naikkan sahaja. Naikkan letak sini ya. Sini ya. Sebab kadang-kadang kita confuse. Kenapa dia tak letak dekat atas? Tak apa, jangan risau. Formula dia nak ingat senang je. Bila kita darab silang yang atas ni, pecahan yang bawah yang tak buat apa-apa ni, dia akan darabkan dengan yang bawah ni. Ataupun dia just duduk rapat je lah sebelah tu. Tak perlu nak fikir sangat. Anggap je benda ni tak wujud. Hanya duduk sebelah sahaja. Lepas tu, dia jadi ringkas lah. Jadi pecahan macam ni sahaja. Dan kita pun boleh tolak lah. X boleh tolak dengan X. So, limit delta X menuju kosong. X tolak delta X. So, yang ni kita pun salin. X tambah delta X. Delta X. Okay, yang ni boleh potong. Lepas tu, yang ni boleh potong. Delta X ni .
Delta X potong delta X dapat apa? Dapat 1. Tapi ingat sini ada tolak. So, dia jadi negatif. Negatif 1 over X tambah, X kali dengan X tambah delta X. Okay, baru gantikan dengan delta X itu sama dengan kosong. So, dapat negatif 1 over dengan X kali dengan X tambah kosong. X kali X dapat berapa? Okay, so dapat negatif 1 per X squared. Itu sahaja jawapan dia. Tapi kalau nak tahu betul ke tak, tengok bentuk pecahan macam ni, biasanya kita akan tulis dia sebagai X kuasa negatif 1. Dan bila kita differentiate, kita akan bawa turun kuasa negatif 1 ke depan. So, dia akan jadi negatif X kuasa negatif. Tapi, kuasa negatif ni dia akan tolak dengan 1, dia akan jadi tolak 2. Lepas tu, kita tulis balik dalam bentuk pecahan, kita akan dapat negatif 1 over X kuasa 2. Sama. Ini kalau kita terus guna algebra function. Algebra function nanti topik nanti. Itu cara kita nak semak jawapan. Tapi ingat, kalau guna first principle ni, dia ada cara dia. Kena darab silang. Tapi kena buat pelan-pelan lah. Kalau buat laju-laju memang tak nampak. Bukan tak nampak lah. Dia jadi macam banyak cuai lah. Okay, lagi kat sini untuk bentuk yang ada punca kuasa pula. Pun sama. Okay, kita buat benda yang sama. Letak punca kuasa. Lepas tu, X tu tukar jadi X tambah dx. Kemudian jangan lupa untuk tolak dengan function asal. Tolak dengan punca kuasa X. Okay, over dengan delta X. Lagi sekali, asyik terlupa je. Dia punya limit. Okey, kat sini apa yang kita boleh tengok kat sini? Dia boleh tolak tak? Tak boleh kan? So apa nak buat? Tak tahu. Walaupun nampak ada punca kuasa kat sini. Jadi, suit conjugate. Kenapa kita boleh cakap dia jadi suit conjugate? Padahal benda ni dah lepas dah habis lah tajuknya. Sebab dekat sini ada operasi tambah atau tolak. Dia macam ada punca kuasa, lepas tu dia ada asing dengan something. Dia akan diasingkan dengan operasi tambah atau tolak. Lepas tu ada something dengan nombor lain. Kita boleh gunakan dia suit conjugate. Apa-apalah kalau jumpa macam ni, ada punca kuasa, lepas tu ada tambah ke tolak, lepas tu ada nombor lain, memang guna suit conjugate. Dan bentuk dia juga pecahan. Ni pun bentuk pecahan juga. Alright, lepas tu suit conjugate dia. Okay, kita tulis asal dia macam ni. Ini suit conjugate yang melibatkan delta X. Macam mana So kita tengok. Ini dia punya yang asal. Okay. Lepas tu darabkan dengan conjugate, kita guna warna hijau.
Okey, darabkan dengan conjugate. Conjugate dia adalah sama macam asal, X tambah delta X. Tapi jangan lupa, kita kena tukar simbol, tolak jadi tambah. Okey, lepas tu bawah dia juga buat benda yang sama. X tambah delta X tambah punca kuasa X. Tapi nak darab dia ni jangan pening pula. Sebab ingat, bila kita darab dengan conjugate, yang atas tak perlu risau apa-apa. Hanya hilangkan dia punya punca kuasa sahaja. Sebab apa? Sebab dia adalah conjugate. Conjugate ni sebenarnya darab dia senang je. Okay, macam ni, punca kuasa darab dengan punca kuasa, automatik punca kuasa tu hilang. Macam kita cakap lah, punca kuasa 2 darab dengan punca kuasa 2, kita dapat 2. Sebab dalam dia isi yang sama. Lepas tu kita try tulislah jawapan dia X tambah delta X. Lepas tu kat sini ada tolak dengan tambah. Tolak darab tambah jadi tolak kan. So dia memang jadi tolak. Dia tak boleh positif. Dia sentiasa tolak. Okay, lepas tu apa lagi? Ni sama juga. Punca kuasa X darab punca kuasa X, kita akan dapat X sahaja. Tapi kalau dia nombor, contohnya nombor 4 kat situ, contohnya kat sini kita letak nombor 4 kan. Sini pun nombor 4, so dia jadi 16 lah. Sebab 4 darab 6, dapat 4 darab 4 dapat 16. Tapi kalau kat sini dia adalah punca kuasa X dengan punca kuasa X, so darab-darab dia akan dapat X sahaja. Yang ni tak perlu kurungan lah sebab kita dah tahulah dia jadi negatif X. Lepas tu per dengan yang ini macam mana nak darab? Yang ini pun senang, tak perlu susah-susah. Kita just rapatkan dia punya delta X tu dengan yang sebelah kanan ni. Tapi kena buat kurungan lah. Delta X punca kuasa X tambah delta X. Kemudian tambah dengan punca kuasa X. Itu je. Dah, itu je lah. Dia punya sub conjugate. Kita potong. Okay. Lepas tu apa lagi boleh potong? Delta X. Okay. Sebab tu function yang kita rapatkan sahaja. Sebab kita nak tahu mana yang boleh potong. So tinggal apa? Tinggal satu. Tinggal satu yang positif lah. Okay. Lepas tu ni delta X kosong 1. Ni X tambah makin kecil pula X tambah delta X tambah X. Macam ni. Lepas tu gantilah X, delta X tu dengan kosong. So 1 over dengan X tambah kosong. Okay, lepas tu tambah dengan punca kuasa X. Okay. Kalau kita tengok kat sini, kita ada punca kuasa X dengan punca kuasa X. So, kalau punca kuasa X tambah punca kuasa X, dapat berapa X? 2 punca kuasa X. Sebab dia 2 kali. Okay. So, kat sini kita pun tulis jawapan dia 1/2 punca kuasa X. Itu jawapan dia. Untuk yang ni. Untuk semakkan, kalau kita ada Y sama dengan punca kuasa X, kita boleh tuliskan sebagai Y sama dengan X kuasa 1/2. Bila 1/2, kita bawa turun bawah, kita akan dapat 1/2. Lepas tu, kuasa 1/2 ni akan tolak dengan 1, dia akan dapat negatif 1/2. Okay, negatif 1/2 ni sama je lah. Negatif tu bawa turun bawah, so X tu bawa turun bawah. 1/2 tu kuasa dia maksudnya punca kuasa lah. So dapat benda yang sama. Dia jadi panjang kan, so conjugate lagi. Sebab tu 7 markah, 8 markah macam tu.
Okey, boleh ikut tak formula tu? Kena buat banyak latihan lah. Sebab dia kalau kita buat nanti kita ingat. Kalau kita tengok je kita akan faham tapi lupa. Itu je. Rasanya nota ni kalau salin balik pun boleh kot, kan? Salin balik dalam satu kertas, buat ulang kaji. Okay, habis untuk basic untuk first principle. Okay, kita tengok lagi soalan yang sama, tapi kita ada sedikit kaitan dengan nombor lain. Benda yang sama jugalah. Okay, yang ini pun samalah. Jangan takut buat benda yang sama. Dy over dx. Alamak. Dy over dx sama dengan limit delta x menuju kosong. Okey. 2, tulis 2. Macam tadilah, digabung je. 2, lepas tu buat kurungan x tambah delta x. Kuasa 2 tambah 9. Okey, maksudnya x tu kita just buat kurungan je lah. Okey, jangan lupa untuk tolak. Tolakkan dengan 2x squared tambah 9. Tapi ingat, bila kita tolak, kita kena buat kurungan. Sebab nanti dia akan lari jawapan dia. Lepas tu, per delta x. Okay, dia jadi panjang. So, ni benda yang sama macam soalan soalan gabungan A dan B tadi. Buat benda yang sama. So, ni kita terus kira je. 2x squared tambah 2x delta x tambah dengan delta x squared tambah 9. Okey, tolak. Ni terus tulis 2x squared tolak 9. Ni tak payah bracket lah sebab kita dah tukar simbol dia. Okay, over delta x. Okay, yang ni dapat 2x squared tambah 4x delta x dapat 2 delta x squared dapat 9. Oh. Okay, lepas tu kita boleh potonglah 2x squared dengan 2x squared. Lepas tu apa lagi? 9 dengan 9 dan akhir sekali delta x. Potong je terus. Dan kita dapat limit delta x menuju kosong 4x tambah 2 delta x. Bila kita gantikan 4x tambah 2 kosong. Tinggal 4 sama je. 4x Dia beza dengan soalan tadi, dia just ada sedikit tambahan je dekat belakang ni. Itu je. Okey. Dah, yang B ni ada pula atas bawah X ni. Macam mana? Buat benda yang sama, jangan takut. B tadi Y sama dengan X. Tapi memang jalan kerja panjang lah sebab melibatkan pecahan.
Dia senang tapi leceh. Memang sangat-sangat leceh. Ha ah. Ha ah. Limit delta x kosong. Okey, lepas tu jumpa je huruf x, buat benda yang sama, x tambah delta x. Okey. Lepas tu jap. Ni kena tengahkan sikit. X tambah delta x. Okey. Yang ni jumpa lagi x kat bawah, buat benda yang sama, x tambah delta x. Tapi ada tambah satu, letak tambah satu kat ujung. Okey, lepas tu baru tolak. Tolak dengan function asal x per x tambah 1. Lepas tu per lagi dengan delta x. Tapi cara dia samalah darab silang. Darab dengan denominator. So yang atas ni dengan, yang belah kiri ni darabkan dengan yang x tambah 1 atas bawah. Lepas tu yang belah kanan pula darabkan dengan x tambah delta x darab dengan tambah dengan 1 ni. So dia jadi panjang sikit. Okey, so kita tulis so x darabkan, kita buat macam ni dulu lah, senang. Okey, macam ni nampak sikit. Lepas tu perkan dengan dia punya denominator. Okey, denominator dia ni, okey, kita just darabkan je macam ni, darabkan tepi sahaja. Dan jangan lupa untuk darabkan dengan yang bawah dia. So, kita ada delta x tu kalau macam ni kan single je kan. Tulis dulu delta x. Delta x, lepas tu darabkan dengan yang ni pula, x tambah 1 ni. X tambah 1. Lepas tu darabkan pula dengan yang panjang ni pula. X tambah delta x tambah 1. Lepas tu kembangkan. Kembangkan ni lah panjang. So, x kali x dapat x squared. X kali 1, x delta x. Okay. So, tambah dengan x, tambah dengan x delta x, tambah dengan delta x. Ini untuk belah kiri. Okay, ni buruk pula. Okay. Untuk yang belah kanan, negatif x squared tolak x delta x tolak x. Okay, sebab x kali x dapat x squared, x kali delta x dapat x delta x, x kali 1 dapat x. Jangan lupa untuk negatif dia, negatif dapat negatif positif negatif. Sebab tu semua dekat sini dia jadi tolak. Stop lagi bawah dia pula. Delta x. So x kali x dapat x squared. X kali delta x dapat x delta x. Kemudian x kali 1 dapat x. Lepas tu x kali 1 dapat x juga. So yang ni yang belah sana pula. So tambah x. Kemudian 1 kali delta x dapat delta x. 1 kali 1 dapat 1. Okey. Yang ni boleh kabung ni x tambah x dapat 2x. So ni kita tulis terus 2x. Tambah 2x.
Okey, lepas tu potong. Mana yang boleh potong? Okey, so ni dengan ni X TX boleh dengan X hujung. Okey, so tinggal delta X boleh potong. So tinggal yang bawah je lah. Okey, tengok dulu atas ni adalah positif. Positif 1. Okey, lepas tu 1 over X squared. Okey. Sekejap kita tulis dulu yang ni. Sebab yang ni kita tulis limit lagi. Kalau kita tulis limit jangan ganti. Ha. Dia sebenarnya kat sini kan dah masuk kepada quotient rule tau. Yang ni quotient rule. Tapi sebabkan kita kena guna prinsip pertama, kita tak boleh guna quotient rule. Quotient rule tu yang ni lah, yang formula V du over dx. Lepas tu tolak dengan u dv over dx over dengan v squared. Ini lah quotient rule. Lepas tu gantikan dengan kosong. So mana yang ganti dengan kosong tu automatik kosong lah, tak ada apa-apa pun. So kita boleh abaikan yang ini, abaikan yang ini. So tinggal x squared. Lepas tu faktorkan. Okay, x tambah 1. Tapi dia sekali je kan? Tapi kita tuliskan di sini dia berulang 2 kali. Sebab kita kena tahu dia ada 3 ABC tu. So kita tahu dia ada 2 nilai. Okay. Tapi kalau buat quotient tu dia still dapat benda yang sama. Kita tak boleh differentiate terus directly. Tak boleh. So yang ni kalau jumpa atas bawah X jangan risau, buat je macam biasa. Yang penting kalau ada macam ni bentuk pecahan bertindih ni, automatik kena buat darab silang lah supaya pecahan dia sama. Lepas tu buat macam biasa. Kira potong mana yang boleh potong dan gantikan delta X dengan kosong. Lepas tu dapat jawapan, jangan stop macam ni. Tolong kecilkan lagi dalam bentuk faktor. Boleh?
Dah. Okey, kita akan habiskan sampai example 6. Sebab kalau yang prinsip pertama tadi dah okey, dah boleh ikut formula dia, bolehlah kita terus sampai sini. Sebab esok kalau ada, kita akan sambung produk dengan quotient rule. Ada? Okey, so ni habiskan lagi sikit. Okey, yang ni kita tengok dulu tiga formula ni. Inilah sebabnya kenapa bila kita differentiate sesuatu nombor, dia akan dapat kosong. Katakan tadi nombor tadi C lah. C itu sebagai nombor 9 ke, nombor 8 ke, nombor 1000 ke, apa-apalah constant ni. Bila dia differentiate je, dia akan dapat kosong. Sebab dia tak ada nilai X. Okey, dan kalau kita tengok kat sini pula, formula yang kedua, kalau Y sama dengan X kuasa N, dan N ni adalah sesuatu integer positif lah. Contohnya, N kuasa 4 tu positif. N kuasa 5 tu positif juga. Dia nombor-nombor yang positif. Jadi kuasa tu dia akan bawa ke depan dulu. Dia akan letak N tu kat depan. Dan lepas tu kuasa tadi dia akan tolak dengan 1. Sebab tu tadi kita try tadi, kita proof dia akan N tu kuasa dia tu akan tolak dengan 1. Okay, dan yang ketiga. Formula pula apa ni? Teorem. Teorem ni kita tengok kat sini. C adalah skala di mana kita jarang guna dalam apa ni? Dalam soalan ni lah kita jarang guna, tapi kita anggap sahaja ini adalah skala dan ni kita akan guna pada chain rule nanti, bukan sekarang lah nanti. So nanti kita boleh, yang ni kita boleh abaikan dulu. Okay, example 3. Differentiate the following functions with respect to X. Okay, dan untuk soalan ni, A sama je macam tadi. Tanpa menggunakan first principle, kita terus je dapat jawapan kosong. Okay, yang ni kita tulis kat sini. Sekejap Okay. So yang ni dia terus cepat lah. Y. So kita tulis dy over dx. Okay, so jawapan dia adalah kosong. Okay, kalau B. Okay, kosong juga. Dy over dx sama dengan kosong. Kalau C. Ini huruf X ke? Kalau dia cakap with respect to X, yes, dia akan jadi kosong. Kenapa kosong? Sebab dia tak ada X. Lainlah kalau dia letak X kat sebelah sini ke, dia letak kat atas ke, dia letak dekat mana-mana ke, macam ni ke. Yang itu lain lah cerita. Tapi kalau yang ni sekadar apa ni simbol sahaja, dia still kosong sebab kita sekarang ni target dia with respect to X. Okey. Sekejap Kalau Y sama dengan pi per X kan? Yang ni per X kuasa X. Kuasa X. Yang ni dalam tajuk exponential. Kita ada belajar trigo. Kita ada belajar lagi exponential. Ada lagi belajar logaritmik. Logaritma yang melibatkan ln dengan log. Exponential ni yang melibatkan e kuasa x ataupun 7 kuasa x ataupun macam ni lah. Ini exponential. Nanti kita akan belajar, bukan sekarang, awal lagi. Dan formula dia dah ada dah, jangan risau. Sebab kalau tengok notes ni betul-betul, kalau kita slide sampai bawah. Okay, chain rule ada formula, quotient semua ada. Setiap tu ada formula.
Ni, macam ni tengok banyak kan. Okay, cikgu ni memang sakit lah kepala nak hafal. First memang sakit kepala. Nanti lama-lama memang dalam kepala memang dah hafal dah. Percaya lah. Okay, cikgu ni memang banyak kan, jangan risau. Lepas tu, sebab tu latihan kat sini banyak. Bukan latihan lah, dia punya nota dia banyak. Example dia banyak. Sebab banyak macam-macam ragam lah soalan dia. Lepas tu, ni, exponential. Dia ada ni, formula dia. Inilah yang kita cakap tu, kuasa X. Nanti lambat lagi. Sebab nanti kalau masuk sekarang, nanti kepala berat. Logaritmik lagi lah. Apa benda ni? Okay, tak apa. Lepas apa lagi parametrik pun ada. Parametrik pun formula dia lain. Parametrik memang ada belajar, tapi bukan detail lah. Senang cerita kinematik sikit lah. Tajuk yang ujung sekali. Tapi tak ni sangat. Ni lain kalau kita belajar differentiate yang second order, kita akan differentiate yang kali kedua kan. Tapi untuk parametrik tak. Parametrik je yang kita guna formula lain. Sebab tu kan, ramai student, dia orang selalu salah. Bila parametrik yang second order ni, dia orang terguna second order punya formula yang algebra punya function. Dia orang salah. Algebra dengan parametrik yang ni je tak sama. Lepas tu apa lagi satu? Implicit. Dan akhir sekali approximation value and error. Banyaklah. Sebab tu ada berapa page kat sini? Ada 30 page. Sekejap Okay, yang ni nota-nota ni just baca je. Okay, masuk pada example 3 tadi. Okay, ini memang semua kosong lah. Sebab tu kita kena tengok ada tak dia with respect to apa. Lain lah kalau dia cakap with respect to E. Okay, yang ni kena differentiate macam biasa lah. Anggap je E ni sebagai X. Lepas tu differentiate macam tadi asal. Okay, example 4. Kalau perasan, setiap example ni, dia akan rujuk balik daripada formula tadi. Ni untuk example 3. Kemudian yang ni untuk example 4. Okay, kita tengok example 4. Dia ada kuasa. Okay, sekarang ni macam mana nak buat? Okay, first. Tengok huruf depan, huruf Y. So, kita tulis dy over dx. Okay, kuasa ni kuasa 15. Apa nak buat dengan kuasa 15 ni? Okay, letak depan. Dapat 15. Lepas tu kuasa apa jadi? Okay, dia akan tolak 1. So, dia akan jadi kuasa 14. Itu sahaja. Untuk soalan B. Okay. Sama dengan 99 X 98. Okay, C. Okay, X kuasa negatif 10. Okay, boleh stop macam ni. Atau nak cantik, kita boleh tulis X kuasa 10. Ada dua cara. Dua-dua betul. Tapi biasa kalau kuasa dia terlalu besar, tak apalah kita buat macam ni. Ni terlalu besar ni. Nombor dia, tak apa. Tapi kalau macam kuasa negatif 3 ke, itu letaklah bawah. Okay, yang ni. Ini kena try dulu. Sekejap ni nak tulis balik kan. Okay, 3 per X kuasa 4 Kita tengok. Negatif. Negatif 3 per X kuasa 4. Okay, betul?
ataupun negatif 3 X kuasa negatif 4. So yang ni maksudnya kita dah fahamkan balik lah. Yang ni formula basic je. Sekarang baru masuk basic. Lagi apa lagi? Okay, ni tak ada apa-apa kot, sama je. Dia gabungan. Gabungan. Find the derivatives of the following functions. A dy over dx. Berapa ni? Okay. Okay. Kenapa 36? Sebab okay, sebenarnya ni dia kedarat dengan 4 lah. Yang tadi tu sebenarnya dia darat dengan 1. Tu kita tahulah. Okay, lepas tu yang ni B. Okay, betul? Negatif 15 X cos 14. Okay, kalau nak tahu, semua ni kita panggil dia sebagai slope. Okay, kita panggil dia sebagai slope. Sebab kita dah tukarkan dia dalam bentuk gradient. Okay, setiap jawapan yang kita differentiate ni, itu adalah gradient ataupun itu adalah slope. Yes, ataupun gradient dia M. Slope pun M juga. Slope ni sebenarnya gradient. Slope ni adalah kecerunan. Tapi tak juga. Kadang-kadang kalau perasan, soalan tu suruh cari dia punya slope kan. Lepas tu dia bagi koordinat. Dia bagi koordinat macam ni. Contohnya 2, 1. Biasa kita akan abaikan yang ini. Sebab apa? Sebab kita akan gantikan X tu dengan 2. Dia akan dapat jawapan akhir dia. Jawapan kecerunan. Itu je. Tapi kena ingat, kalau dia bagi contohnya M sama dengan 3, lepas tu kita dapat macam ni. Cari nilai X. So kita kena buat macam persamaan. Negatif 15 X kuasa 14 adalah 3. Maksudnya ini adalah kecerunan dan kecerunan adalah 3. So kecerunan adalah 3, so kita buat macam ni. Lepas tu cari nilai X. Itu contoh. Sebab dia adalah soalan dia bagi koordinat dengan dia tak bagi koordinat. Dia terbalikkan soalan je. Tapi itu nantilah masuk kepada chapter 5. Chapter 5 ke 4? Yang melibatkan maximum minimum. Application differentiation tu. Okay, ni last. Okay, benda yang paling simple je. Okay, A dy dx dia berapa? Okay, 8x tambah 15x kuasa 2. (12x tolak 9x kuasa 2). Okay.
Sini ada dua cara. So mana satu cara? Hmm. Lapan X sini ke sini. Sini. Okey. So guna cara yang ni kan. Maksudnya ambil kuasa ni letak depan, lepas tu darabkan dengan differentiation dalam ni. So differentiation dalam ni adalah 2 kali 2 dah dapat 4. 4x, sorry dalam ni dapat 4x tolak 1. Tertinggal kat situ. So 4x tolak 1 kali 2 dapat 8x tolak 2. So dekat sini dia dapat 8x tolak 2. Atau kuasa dia akan tolak 1. Okey. Ataupun cara yang kedua, kita kembangkan. Kita dapat 4x 4 tolak 4x kuasa 3. Lepas tu x kuasa 2. Sekejap. Okay, lepas tu kita dapat 16 x kuasa 3 tolak 12 x kuasa 2 tambah 2x. Tu je jawapan dia. Ada dua jawapan. Ni betul, ni betul. Dalam buku macam tu. Jadi Sekejap. Okay, 10x kuasa 9. Okay. 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 Alright. Panjang-panjang tapi sama je. Kita just ringkaskan sahajalah. Ini adalah simple algebra function. Buka balik yang ni. Okay, ni teknik yang algebra. Yang ni first order ni kiranya first principle lah. Dengan definition tadi kita dah buat dengan menggunakan kaedah limit. Nanti esok, kenapa kita skip ni dulu? Kenapa kita skip logaritmik, exponential dengan trigo? Sebab tiga-tiga ni akan ada produk, quotient dengan chain rule. Sebab tu kita akan belajar yang ni esok. Baru kita akan masuk trigo. Baru kita akan masuk exponential. Baru kita akan masuk logaritmik. Betul last kali dua yang tersusah ni. Ini dua ni susah. Okay. Memang makan masa sikit lah tapi tak apa. So far okay sebab senang je. Dah ingat balik je. Nanti untuk yang trigo tu je yang nak kena betul-betul kena banyak buat latihan. Sebab yang tu nak cakap macam mana pun tak tahulah. Sebab yang tu depends pada diri sendiri. Yang trigo tu. Kalau macam product quotient ni, kita cakap lah, oh ni zaman sekolah ni dah belajar tak apa. Cuma nak ingat balik je lah. Okay, so itu je lah. Okay, welcome.